UMNO dan PAS dalam mesyuarat jawatankuasa Perundi Muafakat Nasional menyatakan pendirian untuk terus memperkukuhkan kerjasama menerusi Muafakat Nasional. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan kepada media pada Rabu malam. Dan terdahulu, Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, UMNO dan PAS perlu mencapai kata muafakat bagi memastikan tidak ada pertembungan antara dua parti Melayu Islam terbesar itu sewaktu pilihan raya umum PRU akan datang. Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai keputusan mesyuarat berkenaan, kita terus bersama Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman, Pengarah Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Assalamualaikum. Salam. Baik, Prof. Di sebalik pelbagai persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap hubungan PAS dan UMNO, mereka masih kekal dengan naratif untuk kukuh Muafakat Nasional itu sendiri. Adakah Prof lihat ini memang boleh diterjemahkan di peringkat akar umbi? Okey, Muafakat Nasional merupakan satu persefahaman dalam berpolitik, tapi tidak merupakan satu gabungan seperti mana gabungan dalam komponen BN contohnya. Jadi dalam hal ini saya melihat walau mungkin berbeza dari segi gabungan dan juga entiti politiknya, tidak jadi masalah untuk PAS dan UMNO melakukan sesuatu demi kemaslahatan bangsa, agama dan negara. Sebagai contoh, apabila kita lihat isu yang terkini mengenai dengan penggunaan istilah Allah kepada bukan agama Islam, PAS dan UMNO bersatu dalam hal ini. Iaitu mereka telah pun bersetuju untuk supaya membantah dan membawa kes ini ke mahkamah yang lebih tinggi, kerana bagi mereka iaitu persoalan agama Islam Allah itu hanya untuk orang Islam. Maka di sini kita dapat melihat bagaimana muafakatan itu telah pun wujud lebih awal daripada wujudnya bersatu itu sendiri. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Saya fikir bahawa dalam masa tempoh baki ini UMNO dan PAS masih ada lagi usaha untuk mereka meneruskan persahabatan dan juga muafakat demi untuk memastikan persoalan agama, bangsa dan orang Melayu itu terus terbela, apatah lagi menjelang pilihan raya yang akan datang. Jadi itu sebabnya saya fikir bahawa mungkin dalam hal tertentu PN dan MNI masih lagi menjadi persoalan, tetapi saya fikir mereka juga telah pun sebenarnya memikirkan demi masa depan bangsa dan agama. Mereka patut melakukan sesuatu supaya tidak menjejas dan merugikan orang-orang Melayu dari segi undi dan sebagainya. Jadi Prof, Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan semalam menzahirkan harapan agar tiada perkembangan dengan PAS dalam PRU, dan kalau bersatu akan difikirkan kemudian, itu yang dikatakan oleh beliau. Pada pandangan Prof bagaimana? Itulah apa yang saya katakan tadi. Maksudnya mereka boleh berjalan seperti sedia ada. Apatah lagi sekarang di bawah kerajaan PN yang ada sekarang ini, kabinet yang ada terdiri daripada wujudnya bersatu UMNO dan PAS dalam satu kabinet. Let they manage their own. Tetapi bila election nanti, mungkin mereka akan memikirkan bahawa strategi-strategi tertentu boleh dilakukan untuk melihat bagaimana kedudukan sebenar, sebab isu dan juga persoalan politik ini masih lagi hangat dan juga panas, dan isu datang dan pergi. Dan saya fikir bahawa buat masa ini mungkin mereka tidak menyatakan untuk bersatu ataupun tidak lagi mahu bersatu, tetapi saya fikir usaha-usaha oleh pihak-pihak tertentu ataupun third leader terus menggesa dan mendesak supaya kalau boleh pada PRU kali ini PAS dan UMNO mereka dapat bergabung dan akan menentukan demi depan masa orang Melayu dan juga Islam, terutamanya di luar bandar. Dan saya fikir bahawa kalau ini betul-betul berlaku, dia memberikan impak dan juga landscape politik yang cukup besar kepada negara. Apabila selama ini kita lihat UMNO dan PAS bermusuhan quote-unquote, ataupun mereka tidak berada dalam satu gabungan, tetapi jika mereka terus duduk bersama dan mendapatkan keserasian bersama, saya fikir dia akan mengubah corak parti yang dapat mendominasikan terutamanya dalam kalangan orang Melayu di luar bandar.
Jadi bagaimana pandangan Prof mengenai pendirian PAS yang masih cuba untuk menjernihkan hubungan antara UMNO dan juga Bersatu? Okey, saya fikir, saya mengharap kalau boleh kan, kenapalah susah sangat orang Melayu nak bersatu dalam hal ini. Sebab nama apa pun parti itu, mereka tetap Melayu dan Islam. Baik Bersatu, baik dia PKR, baik dia UMNO, baik dia PAS, baik dia apa pun namanya, parti itu. Tetapi saya lihat, kenapa susah sangat orang Melayu nak bersatu dalam hal ini. Sedangkan kaum lain, terutamanya kaum-kaum dalam parti-parti komponen yang lain, mereka walaupun apa pun bentuknya, mereka tetap bersatu. Kalau kita lihat pada PRU yang lepas, corak pemilihan dan juga undi, nampak jelas mereka ni menentukan masa depan, mengutamakan bangsa tau. Tetapi orang Melayu susah sangat ke untuk menjadi satu. Itu sebabnya saya fikir, saya berdoa pada masa akan datang dan masa dekat ni, kalau boleh namanya parti Bersatu, orang-orang Melayu dalam PKR, orang dalam UMNO, orang dalam PAS dan sebagainya dapat bersatu, dan kita sebenarnya boleh menentukan masa depan jika kita mempunyai kesepaduan Melayu Islam. Itulah saya fikir yang sepatutnya berlaku. Tapi di ayat ini kita lihat kenapa elok MN dan PN itu telah wujud, tiba-tiba kenapa dirobek dan mula pecah dan mula retak. Dek kerana persoalan merebut kerusi ke, ataupun dek kerana persoalan-persoalan lain, ataupun dihasil oleh pihak-pihak lain. Jadi saya fikir dan saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin parti Melayu supaya membuka minda mereka, mengutamakan Islam dan Melayu bangsa itu dalam apa saja hal-hal kepentingan, termasuk persoalan politik. Dan jika kita hilang kuasa, kita tidak boleh buat apa-apa dan kita tidak akan menyesal kemudian. Itu sebabnya saya fikir bahawa sebenarnya banyak pemilih boleh dilakukan, dan jangan mengatakan telah terbantut dan telah tertutup. Tapi maknanya carilah ruang dan juga ruang jalan penyelesaian untuk menjadikan Melayu tetap bersatu. Itu yang paling penting. Baik Prof, apa bentuk toleransi yang boleh parti-parti ini aplikasikan sekiranya benar UMNO, PAS dan juga Bersatu ingin memperkasa dari segi masa depan bangsa dan juga agama jauh lebih dari kepentingan sendiri dan juga ego mereka sendiri? Okey, dia ada dua perkara. Satu dikatakan sebagai pengorbanan. Yang kedua, kerelaan. Bermaksud, kalau kita betul-betul nak bersatu, kita kena ketepikan persoalan-persoalan personal. Persoalan-persoalan peribadi ataupun persoalan-persoalan parti yang selalu asabiah kepada satu-satu hal. Tetapi kalau betul-betul semua ada membuat tekad dalam hati mereka, supaya kalau kita nak beri impak besar kepada PRU pada kali ini, kita mengenepikan persoalan-persoalan toleransi sepertinya soal tadi tu, kerusi, boleh bertoleransi, kita bertoleransi dari segi kedudukan, kita bertoleransi dari segi pejawatan dan berbagai bentuknya. Tetapi matlamatnya siapa pun akhirnya kita nak supaya yang menjadi Perdana Menteri, yang menjadi pemimpin utama ialah Melayu Islam. Itu sebenarnya mereka perlu ingat. Kalau kita duk bergaduh begini tanpa ada toleransi, tanpa ada kompromi, tanpa ada pengorbanan, saya takuti satu hari nanti kita dah hilang kuasa, baru kita nak bercakap dan berbicara tentang kesepaduan. Dah terlambat sebenarnya. Sebabnya toleransinya ialah ingat bahawa kita bukan lagi persoalan-persoalan remeh, tetapi ini adalah persoalan serius. Kita perlu meletakkan bahawa keutamaan kepada bangsa, agama dan negara itu adalah segala-galanya berbanding dengan persoalan-persoalan personal dan juga persoalan parti yang tertentu sahaja.